اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah. InsyaAllah ayat 171. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Daripada ayat 168. 168, 169 dan 170. Okay, ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makalah oleh kamu dari apa yang ada di atas muka bumi, seperti buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, haiwan, binatang ternak, yang mana ni halalan tayyibah, yang halal lagi tayyib. Dan jangan sekali-kali kamu mengikut langkah-langkah syaitan, kerana ia adalah musuh yang nyata bagi kamu. Pengajarannya pertama, anugerah Allah yang sangat nyata, anugerah Allah yang sangat nyata kepada hamba-hambanya, iaitu Allah menghalalkan apa sahaja yang baik yang ada di atas muka bumi untuk dimakan oleh manusia. Yang kedua, apa saja yang ada di atas muka bumi apabila halal dan tayyib, maka hukum asalnya adalah halal dimakan. Sehinggalah ada dalil yang mengatakan haram. Yang ketiga, kan, haram mengikut langkah-langkah syaitan. Haram mengikut langkah-langkah syaitan iaitu apa saja yang
membawa kepada maksiat, iaitu apa sahaja yang membawa kepada maksiat atau mengingkari perintah Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nombor 4, antara langkah-langkah syaitan ialah makan dan minum dengan tangan kiri, menguap tidak menutup mulut, menguap tidak menutup mulut, membazir sama ada membazir masa, harta, dan makanan, dan lain-lain. Yang kelima, syaitan adalah satu sifat yang bermakna jauh daripada rahmat Allah. Syaitan adalah satu sifat yang bermakna jauh daripada rahmat Allah, dan ia boleh berlaku kepada jin ataupun manusia. Yang keenam, permusuhan syaitan daripada kalangan jin adalah sangat jelas dan nyata, yang mana makhluk yang pertama yang ditipu oleh syaitan atau iblis ialah Nabi Adam. Ialah Nabi Adam alaihi salam. Yang ke-6, yang ke-7, langkah yang terbaik dan berkesan untuk mengelak daripada tipu daya syaitan dan iblis ialah dengan melaksanakan perintah Allah kesemuanya dan dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Okey, habis ayat 169. Ayat 169. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'
wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Maksudnya, sesungguhnya syaitan itu menyuruh, sentiasa menyuruh kamu, iaitu manusia, perkara yang perkara yang jahat, wal fahsya, dan perbuatan yang keji, dan supaya kamu berkata tentang Allah apa yang kamu tidak memiliki ilmunya, apa yang kamu tidak memiliki ilmu. Okey, pengajarannya. Pertama, syaitan ada kehendak. Syaitan ada kehendak dan boleh menggoda manusia. Tetapi tipu daya syaitan adalah lemah. Sebagaimana disebut dalam surah An-Nisa ayat 76. Yang kedua, sesungguhnya syaitan tidak akan menyuruh melainkan perkara yang jahat dan maksiat sahaja. Yang ketiga, apabila datang kepada manusia keinginan untuk melakukan maksiat ataupun dosa, maka itu adalah godaan syaitan. Yang wajib kepada orang beriman berlindung kepada Allah daripada godaan tersebut. Yang keempat, sesiapa yang berkata tentang Allah tanpa ilmu, sama ada tentang nama-nama Allah, sifat Allah, dan perbuatan Allah, maka dia telah mengikut kehendak syaitan. Yang keempat, yang kelima, sesiapa yang bercakap tentang hukum agama seperti ini haram, ini halal,
ini wajib. Tanpa dalil, maka dia telah mengikut kehendak syaitan. Yang keenam, haram memberi fatwa dalam bab agama tanpa ilmu. Haram memberi fatwa dalam bab agama tanpa ilmu. Yang ke-7, wajib membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Wajib membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan beradab dengan Allah. Antara caranya ialah tidak bercakap tentang Allah dan tentang Islam, melainkan apa yang telah disebut oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Okey, ayat 170. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikata pada mereka, ikutlah apa yang Allah telah turunkan, mereka menjawab, bahkan kami ikut apa yang kami dapati yang diamalkan oleh nenek moyang kami. Lalu Allah terpulak mereka, adakah patut ikut nenek moyang mereka sedangkan nenek moyang mereka la ya'qilun, tidak berakal, tidak berfikir, tidak memahami syai'an, sesuatu pun, dan mereka juga tidak mendapat hidayat. Pengajarannya, pertama, haram ta'assub. Haram ta'assub ataupun fanatik kepada selain daripada petunjuk Allah. Haram ta'assub ataupun fanatik selain daripada petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesiapa yang ta'assub atau fanatik kepada mana-mana mazhab atau mana-mana pendapat, sedangkan ia bercanggah dengan dalil yang jelas daripada Al-Quran dan Sunnah, maka mereka menyerupai orang-orang kafir. Yang ketiga, wajib ke atas sesiapa yang mengaku beriman, wajib ke atas sesiapa yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul
apabila mendengar, ikutlah apa yang Allah turunkan, maka hendaklah dia berkata, sami'na wa ata'na. Maka hendaklah dia berkata, sami'na wa ata'na. Yang keempat, tidak wajib patuh dan ikut. Melainkan apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-6, yang ke-5, sesiapa yang masih mengikuti apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, walaupun bercanggah dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka mereka adalah orang yang degil dan sombong. Mereka adalah orang yang degil dan sombong. Yang terakhir, yang ke-6, sesiapa yang menyalahi kebenaran, iaitu apa yang Allah turunkan, maka dia sebenarnya tidak berakal dan dia tidak mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, habislah, kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Okey. Kalau ayat yang lepas Allah mencela, ayat yang lepas Allah mencela sikap orang-orang musyrikin Mekah dan juga orang kafir secara umum yang suka mengikut secara membuta tuli, dan juga mereka ini malas berfikir. Mereka ikut je apa orang dahulu buat. Itu adalah sifat tercela. Maka ayat malam ni Allah nak buat contoh orang yang suka ikut secara membuta tuli, tanpa ilmu dan tanpa berfikir. Kalau kita dengar contoh ni, walaupun asalnya Allah bagi contoh tentang orang kafir, tapi kata ulama, ayat ni al-ibrah laisa bi khususis sabab walakin bi umumi al-lafaz. Pengajarannya untuk semua, walaupun asalnya turun kepada orang musyrikin. Maknanya sifat ni ada juga kepada orang Islam. Kita tengok apa contoh perumpamaan yang Allah buat. Wa masalu, dan perumpamaan. Allazina, orang-orang kafaru, mereka kafir. Perumpamaan orang kafir yang mana ni? Antaranya ialah yang disebut sebelum ni, iaitu dia ikut saja apa yang orang dulu buat tanpa mereka fikir, tanpa mereka faham. Jadi perumpamaan mereka ni adalah kamasali, seperti. Kaf seperti. Masal
Masal ni perumpamaan ataupun sifat. Seperti sifat ataupun hal allazi, orang yang yan'iku. Yan'iku dalam bahasa Arab mana ada yasihu, menjerit. Diterjemah apa tu? Berteriak ataupun menjerit. Orang-orang kafir yang suka mengikut nenek moyang mereka tanpa ilmu, perumpamanya sama seperti orang yang yan'iku. Yan'iku ni menjerit ataupun berteriak. Bima, kepada apa yang la yasma'u, kepada apa yang tidak mendengar. Illa, kecuali du'aan. Du'aan apa dia? Panggilan. Yang lepas tu nidaan. Dia terjemah apa? Nanti kita tengok apa beza doa dengan nida. Panggilan, wanidaan dan seruan. Okey. Ayat setakat tu dah faham tu. Ayat selepas ni sebagai penjelasan lagi. Apa maksud ayat tu? Perumpamaan orang kafir yang suka mengikut apa orang dulu buat, khususnya nenek moyang mereka, Allah buat perumpamaan. Samalah seperti gembala. Gembala ni ataupun penjaga binatang ternak. Jaga kambing ke, lembu ke. Kemudian penjaga tu menjerit. Menjerit kepada apa? Binatang. Allah tak kata binatang, tapi Allah kata binatang tu apa dah sifatnya? La yasma'u, tak dengar. Maksud tak dengar di sini tak faham. Binatang dengar. Kalau kita panggil, dia dengar tak? Dengar, tapi dia tak faham apa yang kita cakap. Dia tak dengar kecuali apa dah? Panggilan dan nida. Panggilan doa ni ada dua terjemahan, doa dengan nida. Pertama, doa ni ialah panggilan khusus kepada binatang tu. Contoh kambing kan kita bagi nama apa? Rina kan? Rina itu doa panggilan khusus. Nida panggilan umum. Kita nak panggil semua kambing kan, kata adalah 50 ekor kan. Kita panggil apa? Apa dia? Embek-embek kan. Itu umum. Umum tu dia panggil nida. Tapi kalau ada seekor kambing tu memang kita dah bagi nama, dah selalu ada bersama kita, kita buat nama boy kan. Boy. Itu doa. Okey. Maksud apa tu? Dia okey, pertama Allah nak bagi tahu ayat sebelum ni orang kafir ni bila dikata ikut Quran, mereka kata apa? Kami ikut apa yang nenek moyang. Tapi mereka faham tak kenapa nenek moyang mereka buat macam tu? Tak tahu apa-apa. Sebab mereka hanya ikut je, ikut membabi buta kan. Jadi Allah buat perumpamaan. Kambing tu macam orang kafir tu. Yang gembala kambing tu macam nenek moyang mereka. Jadi nenek moyang mereka cakap apa je, mereka akan ikut. Tanpa mereka faham. Begitu juga penjaga binatang tu, cakap apa saja binatang tu akan ikut. Tanpa binatang tu faham apa yang Tuhan dia cakap. Boleh faham? Boleh faham? Kadang-kadang, gembala kambing tu panggil kambing kan? Apa yang gembala kambing nak buat pada kambing? Nak sembelih. Tapi kambing tu tahu tak dia nak disembelih? Kalau nak disembelih, kenapa dia pergi juga? Sebab dia tak faham. Maka begitu juga orang-orang kafir ni, dia ikut je apa yang mak bapak mereka buat.
Walaupun perbuatan mak bapak mereka membawa kepada syirik dan membawa ke apa? Neraka. Dia ikut je sebab dia tak tahu. Jadi peumpama orang kafir itu macamlah kambing, tak tahu buat apa. Orang kata datang. Orang kata pergi sungai. Orang kata terjun lubang. Boleh faham? Teruk tak perbandingan tu? Teruk kan? Ustaz ni Allah sebut pasal orang kafir. Tak. Kalau untuk orang kafir, berapa ramai je orang kafir yang baca ayat ni? Ayat Quran ni sebenarnya untuk siapa? Yang asalnya. Asalnya hudan linnas. Quran adalah hudan petunjuk untuk siapa? Semua manusia. Bila sebut an-nas, masuk tak orang kafir. Tapi ada satu lagi ayat. Allah kata, Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Macam mana ni? Quran kadang-kadang Allah kata petunjuk untuk semua manusia. Tapi ada ayat pula Allah kata petunjuk untuk khas, untuk orang bertakwa. Jadi yang mana satu betul? Dua-dua betul. Macam mana kita nak faham? Sekali Allah kata untuk semua manusia. Sekali Allah kata tak, untuk orang bertakwa aja. Macam mana tu? Ada ayat tu khas untuk orang? Oh, mana ada ayat yang bukan untuk orang bertakwa lah? Asalnya Quran ni petunjuk untuk semua manusia, orang kafir, orang Yahudi dan Nasara. Tapi akhirnya yang betul-betul dapat manfaat dan ikut Quran hanya orang bertakwa. Kan? Samalah Quran ini salah satu ayat Al-Quran. Dia petunjuk untuk semua manusia. Dan akhirnya yang ambil manfaat daripada ayat ini ialah orang bertakwa saja. Apa dia? Orang bertakwa bila dikata ikut Quran, dia kata sami'na wa ata'na. Dia tak jadi macam ni, macam binatang. Tapi ada tak orang Islam? Bila cakap, bacalah ayat Quran, bacalah, dia tak masuk. Ada tak? Samalah. Kenapa kamu tak masuk ni? Allah kata apa? Bila kamu tak faham apa yang dicakap pada kamu, sama dengan binatang lah. Binatang faham tak? Sebab itulah cuba bagi tazkirah pada kambing. Boleh bertahan berapa lama? Seorang pun tak ada kan? Dia angguk je. Jadi kalau ada perangai manusia macam tu, dengan tazkirah, dengan kelas tadabbur, tapi tak berubah. Makna apa tu? Tak faham lah. Okey. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, iaitu Allah nak beritahu kepada Nabi, bila kamu panggil orang kafir, kamu ajar dia, kamu bagi tazkirah, mereka tolak. Sebab apa mereka tolak? Sebab mereka macam binatang. Mereka tak faham apa kamu cakap. Tak masuk. Dia dengar tapi apa Muhammad cakap ni? Cerita akhirat mana ada? Jadi yang memanggil ni Nabi Muhammad, yang kena panggil binatang ni adalah orang kafir. Boleh faham tak? Satu perumpamaan tapi boleh ditafsirkan dalam dua bentuk. Kambing dengar tak? Kambing dengar tapi tak faham. Kadang-kadang kucing kan, kita bagi nama kan, kita panggil dia datang kan? Datang kan? Kita kata datang sini, duduk atas riba, dia datang. Adakah bermakna dia faham? Dia faham tak? Siapa biasa bela kucing? Kan, kalau dah lama sangat kan, dia boleh faham. Kita kata, masuk kandang kamu, dia masuk je. Kadang-kadang kita tengok video kan, dia ajar kucing tu menari kan, dia boleh menari. Kanan, kiri, kanan, kiri. Adakah menunjukkan kucing tu faham? Faham sikit? Tak faham. Kalau kucing tu ada faham sikit, hantarlah dia ke sekolah.
Dia bukan faham, itu makna dah terlatih, terbiasa. Terbiasa, bukan sebab faham. Kalau faham, cakaplah panjang sikit bagi dia faham. Tak. Dia tak faham, itu terbiasa. Jadi Allah nak begitu, siapa yang dengar peringatan daripada Quran, daripada sunnah tapi tak buat, dia sama ni. Dengar tapi tak tahu apa. Ustaz, saya faham. Ya, faham mesti ada buktinya. Faham mesti tanda kita faham apa dia? Buatlah. Macam kita suruh anak kita tutup TV, bangun. Kan? Dia tak bangun. Kita cakap lagi, tak bangun. Cakap lagi, tak bangun. Last kali kita kata apa? Kamu ni pekak ke? Kenapa? Kita tahu anak kita kan, kita tahulah dia tak pekak pun. Tapi kenapa kita kata pekak? Sebab bila dia tak buat apa yang kita suruh, macam dia tak faham lah. Kalau dia faham, maknanya dia bangun. Kan? Begitulah. Allah nak bagi tahu orang kafir ke, orang Islam ke, bila dia beritahu ini perintah Allah, ini sunnah Nabi, tapi tak buat juga, dia ada persamaan. Siapa nak terasa, terasalah. Tapi jangan marah kat saya. Saya hanya terjemah ayat Al-Quran. Okey, kemudian Allah kata apa? Summun. Okey. Dah sebut tadi kan? Sebut tadi? Nampak tak? Kenapa yang orang yang duduk dalam majlis yang sama boleh cerita balik? Satu panggilan kepada nenek moyang, maksudnya nenek moyang dia nampakkan kan. Satu lagi tu Bukan. Siapa boleh cerita balik? Beza doa dengan nida. Kenapa ni? Kenapa ni? Saya dah cerita kan? Pelajar Zoom boleh jawab tak? Apa beza doa dengan nida? Tak ada pelajar Zoom malam ni. Doa khusus tak? Nida untuk ramai. Doa untuk khusus, nida umum. Nida untuk ramai. Bukan untuk ramai, untuk umum. Kalau doa ni macam dia bagi nama pada kambing kan, boy. Dia pun panggil boy, itu doa khusus. Kalau nida umum, ada 20 ekor kambing ke, dia kata, "Mbak, masuk." Kan? Itu nida. Satu lagi perbezaan seruan itu dari mana tu? Saya tak jumpa pendapat tu. Mungkinlah dalam tafsir Al-Maraghi dia sebut satu lagi perbezaan. Doa untuk panggil yang dekat, nida untuk panggil yang jauh. Kenapa Allah sebut dua tu? Allah nak begitu binatang ni panggil khusus ke, panggil umum ke, panggil dekat ke, panggil jauh, dia tetap tak faham. Dia tetap tak faham. Sama je. Sebab apa sama? Sebab Allah kata summun. Mereka, summun ni jamak kepada asam. Asammu. Kalau seorang yang peka, asammu. Kalau ramai, summun. Jadi kalau kita nak kata anta summun, salah. Yang betul pada antum summun. Kalau anta asammu. Jadi mereka, kenapa mereka tu macam binatang? Sebab mereka tu pekak. Apa makna pekak? Tapi orang kafir ni mendengar tak? Dengar.
Allah kata mereka ni dengar, tapi Allah kata mereka pekak sebab apa? Tak dengar kebenaran. Bila tak dengar kebenaran tu, Allah kata macam tak ada faedah langsung telinga kamu. Kamu dengarlah macam-macam. Muzik ke, lagu ke, tapi kalau tak dengar kebenaran, sebenarnya kamu lebih baik pekak. Bahkan orang yang betul-betul pekak lebih baik pada kamu. Sebab apa? Sebab orang yang betul-betul pekak tidak ada dosa. Betul tak? Kenapa kamu tak dengar Al-Quran? Saya memang pekak. Okey, tak apa, tak berdosa. Tapi ramai yang tak pekak, tak dengar, mereka berdosa. Jadi Allah kata mereka dengar tapi seperti orang pekak, iaitu tak faham. Yang kedua, bukmun. Bukmun pun jamak kepada abkamu. Kalau seorang yang bisu, abkam. Kalau ramai, bukmun. Mereka pekak, bisu. Apa makna bisu? Adakah mereka tak boleh bercakap? Boleh. Tapi kenapa Allah kata bisu? Sebab mereka bila bercakap, tak cakap yang benar. Semua cakap benda yang batil ataupun yang sesat. Jadi bila bercakap yang batil, yang sesat, Allah kata, sebenarnya kamu ni sebenar-benarnya bisu. Sebab aku bagi mulut nak cakap benda yang benar. Tiba-tiba kamu tak cakap apa yang benar. Kamu sama dengan orang yang bisu. Bahkan orang yang betul-betul bisu lebih baik daripada kamu. Kemudian, umyun, buta. Ini semua ramai. Kalau umyun, mereka buta. Mereka pekak, mereka bisu, mereka buta. Kalau seorang apa dia? A'ma. Kalau seorang buta, a'ma. Kalau ramai, umyun. Pernah tak kita jumpa dalam Quran seorang yang buta, a'ma? Dalam ayat apa, surah apa? Bukan. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma, seorang. Siapa tu? Siapa tu? Abdullah bin Umi Maktum. Jadi kalau seorang al-a'ma, kalau ramai, umyun. Okey? Jadi Allah kata mereka tu seperti binatang. Kenapa? Sebabnya mereka tak dengar kebenaran. Sama seperti orang pekak. Mereka tak cakap yang benar. Semuanya batil, sesat. Mereka sama seperti orang bisu. Dan mereka juga orang yang buta. Iaitu tak nampak kebenaran. Walaupun depan mata, Quran ada depan mata, ciptaan Allah depan mata dia, setiap hari dia tengok dan sangat banyak, sangat luar biasa. Tapi dia tak rasa langsung kebesaran Allah. Jadi Allah kata mereka tu seumpama orang buta. Kemudian Allah kata apa? Fahum, maka mereka la yaqilun. Mereka tidak berfikir, tidak berakal dan tidak faham. Okey, kenapa mereka tak berakal? Kenapa mereka tak berilmu, tak berfikir? Kenapa? Sebab saluran la yaqilun makna tidak berfikir, tidak berilmu kan? Sebab apa? Sebab saluran untuk berfikir, saluran untuk berilmu dah tertutup. Apa dah? Telinga dia tak dengar dah. Nak fikir apa? Macam mana nak dapat ilmu? Dia orang pekak. Orang pekak ada ilmu tak? Tak ada. Mana ada orang pekak ikut kelas tadabbur kan? Yang kedua, saluran kedua, mulut. Tak boleh bercakap. Dan salah satu cara nak dapat ilmu mesti bercakap, mesti bertanya. Pun dah tak ada saluran tu. Yang ketiga, mata. Tengok Al-Quran, tengok langit. Dah tak ada dah. Jadi bila semua saluran untuk mendapat ilmu, untuk berfikir dah tak ada, Allah kata mereka ni sebenar tidak berakal. Okey. Boleh? Jadi semoga Allah jauhkan kita daripada sifat ni. Jangan kata ini untuk orang kafir. Bahkan boleh berlaku pada orang Islam. Berapa ramai orang Islam yang dengar tazkirah, yang dengar kuliah subuh, yang mengaji bertahun-tahun tapi perangai sama je. Perangai sama je. Tak berubah. Kadang-kadang kita tengok orang pergi kelas agama, cara pakaian dia, cara pergaulan dia, cara anak isteri dia sama dengan orang tak belajar. Jadi dia ada sifat ni lah ni.
belajar tapi tak faham apa yang dia belajar. Okey, kemudian Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman. Kulu makanlah. Makanlah oleh kamu min tayyibat, dari tayyibat apa dia? Dari apa yang baik. Kalau kita ingat ayat sebelum ni kan, ayat berapa? 16 berapa dah? Allah cakap umum, ya Yuhannas, kan? Wahai manusia. Ayat berapa? 167 kah? 168 kan? Ayat sebelum ni, ya Yuhannas, wahai manusia. Lepas tu Allah kata apa? Kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Makan daripada apa yang di atas muka bumi yang halal dan tayyib. Yang ni Allah cakap khusus pula kepada orang beriman. Sebelum ni semua umum. Bila Allah bercakap pada orang beriman, Allah tak sebut dah halal. Allah hanya sebut tayyib. Kenapa? Sebab bila dia beriman, dia dah tahu dah benda yang halal dan haram. Satu. Yang kedua, tayyib tu sebenarnya juga merakumi makna halal. Tak mungkin benda tu haram, tiba-tiba tayyib. Tak mungkin. Bila sebut tayyib, bermakna dia juga halal. Okey. Makan apa yang baik. Yang mana ni? Ma razaqnakum. Apa yang kami beri rezeki kepada kamu. Okey. Dua kali kita jumpa ayat sebelum ni, wahai manusia, Allah kata makan. Ini wahai orang beriman, makan. Apa pengajarannya? Allah tak kata wahai manusia, cari rezeki baru makan. Tapi Allah kata wahai manusia, makan. Wahai orang beriman, makan. Apa makna tu? Kita kalau kita cakap pada anak kita, halo, makan. Makna apa tu? Makan dah ada ke belum? Dah ada kan? Jadi bila Allah kata makan tu, makna rezeki dah ada. Sebab tu Allah tegaskan lagi, rezeki tu bukan setakat ada. Ma razaqnakum, kami bagi rezeki. Bukan kamu. Kamu ni hanya sebagai sebab sahaja. Jalan, usaha, dapat. Tapi yang bagi siapa? Bila Allah kata kami bagi rezeki, sebenarnya Allah nak apa tu? Kami bagi rezeki. Makna apa tu? Kalau kami bagi rezeki, maka nak rezeki cari kami. Jangan cari manusia. Sebab rezeki bukan manusia. Kami yang bagi. Sekarang terbalik tak? Ramai nak cari rezeki, dia cari siapa? Cari manusia. Bahkan tinggal pula pemberi rezeki. Jadi Allah nak betulkan fahaman. Bila rezeki tu kami yang bagi, cari kami lah. Kalau nak rezeki. Sebab sumber rezeki kami. Bahkan Allah sebut dalam surah Al-Jum'ah pada wahwa khairu ar-raziqin. Bahkan Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Katalah kamu percayalah. Katalah. Manusia ada juga bagi rezeki. Katalah. Maka Allah kata apa? Kalau betul ada manusia pemberi rezeki, maka yang terbaik pemberi rezeki Allah. Okey, yang ni terbaik, yang ni kurang baik. Logiknya kamu cari pada siapa? Boleh faham? Jadi jangan risau pada rezeki. Sebab tu Allah kata makan je. Yang kedua Allah kata rezeki tu yang kami dah bagi. Yang kita perlu risau apa dia?
Ni. Ni. Ramai semua ada rezeki, tapi ramai yang makan rezeki yang tak tayyib. Rasuah, menipu kan. Kadang-kadang minta kerja dengan CJ yang beli. Itu ghish, menipu. Kadang-kadang kerja bank kan yang ada unsur riba, itu haram. Okey. Jadi jangan risau pasal rezeki. Satu lagi saya nak sebut. Rezeki Allah yang bagi. Cuma Allah minta kita apa dia? Okey, usaha. Usaha tu apa dia? Apa bentuk usaha untuk dapat rezeki? Pergi kerja, pergi pagi balik petang ataupun bertakwa. Itu yang ramai yang terlepas pandang. Dia ingat bila fikir rezeki kena pergi bekerja. Betul, tak salah. Tapi kerja yang paling asas untuk dapat rezeki, jadi hamba Allah. Sebab Allah kata apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah akan bagi rezeki yang tak disangka bila? Bukan sebab kamu bekerja keras, tapi sebab kamu bertakwa. Apa bukti? Apa dalil? Hajar, dia bekerja keras tak bila ditinggal oleh Ibrahim di tengah padang pasir? Dia bekerja keras tak? Tak. Tapi dia dapat tak rezeki yang tak disangka? Apa kerja dia? Takwa lah. Kan dia duduk kat situ kerana Allah. Kalau bukan kerana Allah, dia tak duduk kat situ. Jadi kerja hajar yang paling asas ialah bertakwa pada Allah. Sebab tu Allah bagi rezeki. Pemuda Kahfi duduk dalam gua 309 tahun. Allah bagi tak rezeki dia? Apa kerja utama dia? Bukan tidur. Takwa lah. Sebab siapa yang suruh dia mereka pergi ke gua? Allah. Bila ikut perintah Allah, itulah takwa. Dan takwa itulah kerja yang paling asas untuk dapat rezeki. Ramai yang cari kerja, cari rezeki, tinggal takwa. Akhirnya, rezeki yang banyak pun dia rasa tak cukup, tamak. Dan akhirnya juga kedekut. Okey? Kemudian, lepas makan, Allah kata apa? Ini kewajipan lepas makan. Washkuru. Dan ushkur. Apa makna ushkur? Ataupun asyukru. Asyukru. Apa makna dia? Tak, kalau asyukru makna syukur, itu bukan terjemah, itu dia buang alif lam je. Makna syukur yang sebenarnya apa? Banyak kali dah kita jumpa. Kurang tepat. Dia secara umumnya syukur ialah taat kepada pemberi nikmat. Itu secara umum lah. Tak kira siapa lah. Tapi yang memberi nikmatnya hanya Allah. Maka taat kepada pemberi nikmat ialah taat kepada Allah. Jadi asyukru ta'atu, taat kepada al-mun'im. Ini syukur. Kalau orang tanya apa makna syukur, taat kepada pemberi nikmat. Sebab itulah syukur beza dengan alhamdu. Kalau alhamdu pujian, kalau asyukru syukur. Bezanya apa? Alhamdu kadang-kadang bukan dapat nikmat pun, kita saja-saja nak puji. Kamu ni pandai, dia bukan bagi apa-apa pun. Tapi syukur mesti ada sesuatu yang diberi, baru kita ucap terima kasih. Jadi bila Allah bagi nikmat, kita pun taat. Sebab tu dia panggil taat kepada pemberi nikmat. Okey. Jadi Allah kata perintah makan. Lepas tu, lepas makan kenapa? Taat. Jadi tujuan makannya sebenarnya apa dia? Tujuan utama makan? Taat. Bukan nak kenyang. Bukan nak sihat tubuh badan. Tujuan makan yang sebenar ialah supaya kamu taat kepada Allah. Dan taatlah oleh kamu lillah. Lillah dalam bahasa Arab, li ni apa makna dia?
Li dia panggil lil milkiyah, iaitu syukur kamu hanya milik Allah. Di sini ada maksud ni. Milik Allah tu makna apa? Syukur kamu mesti ikhlas 100% untuk Allah. Jangan ada kadang-kadang kamu taat pada Allah, kadang-kadang taat pada orang kan? Tak. Bila sebut lillah, iaitu hanya milik Allah. Taat kamu hanya milik Allah 100%. Taatilah oleh kamu hanya kepada Allah. In kuntum, in sekiranya adalah kamu iyahu. Dan iyahu sama dengan iyaka lah. Kalau iyaka hanya kepada engkau. Kalau iyahu hanya kepadanya. Hanya kepadanya ta'budun, kamu beribadat. Apa makna ni? Apa makna dia? Nak bersyukur pada Allah, menunjukkan yang tak ada kepada Allah, untuk menunjukkan yang ibadat kita yang kepada Allah. Cuba faham dulu. Pertama Allah kata makan. Makan apa? Yang baiklah. Rezeki itu kami bagi. Kemudian lepas makan, syukur, taat pada Allah. Sekiranya kamu betul-betul hanya sembah Allah. Kalau betul kamu mendakwa kamu hanya sembah Allah, wajib kamu bersyukur. Kalau kamu tak bersyukur, kamu belum sembah Allah. Kalau kamu tak bersyukur, sebenar kamu belum sembah Allah. Boleh faham? Jadi antara ni ada satu perintah Allah pada makan. Yang kedua, syukur. Dua perintah, satu makan, satu syukur. Yang manusia takut apa dia? Tak dapat makan ke tak dapat bersyukur pada Allah? Tak cukup makan. Yang mana kalau tak buat berdosa? Yang mana kalau tak buat berdosa? Tak makan ke tak bersyukur? Tapi yang mana yang manusia takut? Bengong tak manusia? Yang berdosa yang ni, tapi dia tak takut. Sebab tu ramai lepas makan tak bersyukur pun. Betul tak? Ramai lepas makan lawan Tuhan. Tak solat, buka aurat. Dan dia tak takut. Tapi yang dia takut apa dah? Yang tak wajib. Tak cukup rezeki ni. Sebenarnya kalau dia tak makan, berdosa ke tak? Saya nak tanya. Kulu tu, perintah tu. Wajib tak kita makan? Rafian, makan ni wajib ke sunat? Kalau ada wajib. Mana kalau tak ada sunat? Tak, kalau anda kata makan tu wajib, siapa yang tak makan dia berdosa. Sebab anda dah keluar hukum fatwa wajib. Faham? Semua yang tak makan berdosa. Sebab apa? Rafian keluar fatwa makan adalah wajib. Dia macam ni. Makan harus dan sekiranya membawa kematian. Kalau tak makan membawa kematian, ketika itu baru wajib. Kalau dia tak makan, dia puasa, dia tak makan, mati ke tak? Tak mati, tak berdosa. Kalau lepas masa azan maghrib, dia tak nak berbuka lagi ke, dia nak sambung lagi, berdosa? Tak berdosa. Tapi kalau tak makan menyebabkan mati, berdosa. Okey. Jadi makan tu wajib sekiranya membawa kepada kematian. Tapi syukur ni sunat ke wajib? Wajib. Yang wajib ni ramai manusia abai dan tak takut. Yang tu yang sunat, yang tu yang ramai yang risau gila-gila. Ramai yang bunuh diri sebab tak bersyukur ke sebab tak cukup makan?
Subhanallah. Yang Allah jamin, Allah kata makan, makna dah ada rezeki lah. Dan Allah pun kata kami bagi rezeki. Yang tu yang mana manusia risau. Yang ni tak ada jaminan daripada Allah. Ini pilihan kamu. Tapi yang ni ramai tak takut, ramai tak risau. Itu satu. Yang kedua, manusia kalau dia nak rezeki yang lebih ataupun tambahan dalam rezeki, apa patut dia buat? Tingkatkan amal. Ada dalil tak? Itu Allah kata kami bagi rezeki tak disangka. Ini soalan dia, kalau manusia nak rezeki yang tambahan. Bukan rezeki tak disangka. Kalau sebut, bagi dalil terus. Kalau tak ada dalil, jangan sebut. Itu rezeki tak disangka. Ini kalau dia buat sesuatu, Allah tambah. Beza tu. Confirm Allah tambah. Dia secara umumnya manusia berfikir kalau nak tambah rezeki dia buat apa? Dia kerja tambahkan. Subhanallah. Allah kata apa? La in syakartum la azidannakum. Ya Allah. Tengok. Ramai manusia tak bersyukur kepada Allah. Sebab apa? Tak kepada Allah. Sebab apa? Sebab sibuk cari rezeki. Kenapa? Sebab dia rasa tak cukup. Sedangkan Allah kata, kamu kalau rasa tak cukup dan nak tambah, bukan kerja keras, tapi bersyukur. Kalau kamu bersyukur, la azidannakum. Aku akan tambah. Jadi pertama, rezeki jangan risau. Yang kedua, kalau tak cukup, caranya apa? Semakin banyak taat pada Allah, la azidannakum. Tengok, orang tak faham Quran kan. Banyak tak buat benda yang memudaratkan diri dia. Sebab itulah para Nabi tak ada kerja tetap, tapi rezeki tetap ada. Salafus soleh kan, kerja tak adalah kerja keras pagi sampai petang, sampai balik malam. Tapi rezeki sentiasa ada. Sebab apa? Sebab mereka tambah rezeki dengan cara bersyukur, bukan dengan OT. OT apa dia? Overtime. Tukar, kalau nak tambah rezeki, ST, syukur time. Syukur time. Okey. Saya ulang, ayat ni penting ni. Banyak manusia jahanam, banyak manusia tersasar pasal rezeki lah, pasal rezeki. Satu, saya nak bagi tahu, rezeki jangan risau. Sebab tu Allah kita makan. Bila makan makna apa? Rezeki memang dah ada. Setiap orang Allah dah tetapkan. Bahkan Allah kata kami bagi rezeki. Habis kamu kena buat apa? Buat je apa Allah suruh. Asas untuk dapat rezeki bertakwa. Yang kedua, bila kamu nak tambah lagi rezeki, jangan OT. Jangan tambah waktu bekerja, tapi tambah waktu mentaati perintah Allah. Tak cukup dengan solat fardu, solat sunat. Tak cukup solat sunat, solat malam. Tak cukup solat malam, solat duha. Tak cukup zikir pagi petang, baca tadabbur Al-Quran setiap hari. Okey? Boleh? Ayat ni panjang ni. Tersambunglah. Saya nak sebut satu dalil lah. Kalau orang tanya, apa dalil ustaz? Syukur tu ialah taat kepada Allah. Ataupun syukur makna dia beramal soleh. Boleh buka surah Al-Mu'minun ayat 51. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Apa dia? Ya. Ya ya Rasul. Kulu
Tayyibat. Wa'malu Inni tengok. Ini ada hadis sahih riwayat Muslim. Allah kata, Nabi kata apa? Sabda Nabi SAW, Inna Allaha ya'muru al-mu'minin kama ya'muru ar-rusul. Maksud dia, Allah, kata Nabi, Allah menyuruh orang-orang beriman sebagaimana Allah suruh para rasul. Apa dia? Cuba tengok ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu. Allah perintah pada siapa ni? Tak, ayat ni. Ayat yang kita belajar ni. Orang beriman. Apa perintah Allah? Makan. Lepas makan Allah perintah apa? Syukur. Okey. Jadi Nabi kata apa? Allah perintah orang beriman sama seperti Allah perintah pada Rasul. Pada Rasul. Sama je, tak ada beza. Apa dia? Kalau kepada orang beriman, makan, bersyukur. Pada Rasul, ya ayyuhar Rasul. Wahai Rasul, kulu, makan. Minat tayyibat. Sama tak? Lepas tu, wa'malu salihah. Beramal salih. Beza tak? Kalau orang beriman, lepas makan, bersyukur. Kalau para Rasul, lepas makan, subhanallah. Maksud apa tu? Ini dipanggil ayat Al-Quran ditafsir oleh ayat Al-Quran. Ayat surah Al-Mu'minun ayat 51 mentafsirkan makna syukur dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Boleh faham? Jadi kalau orang tanya, apa dalil Ustaz? Syukur tu makna taat atau perbuatan salih. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Di sini juga betul kefahaman sebahagian masyarakat kita, iaitu salah fahamlah. Bila sebut syukur, dia salah faham. Bila orang kita akan bersyukur? Bila? Tambah sikit. Bila dapat nikmat tertentu. Nikmat sentiasa ada tak pada dia? Ada. Tapi bagi mereka itu bukan nikmat yang perlu disyukuri. Ada nikmat tertentu yang perlu ada syukur yang khusus. Seperti dapat naik rumah lah. Rumah baru. Betul tak? Dia pun buat apa? Sebab cara dia berfikir apa dah? Rumah dulu kecil, sempit kan. Dia tak perlulah bersyukur. Boleh faham? Itu fahaman yang salah. Lagi bila dia buat kenduri kesyukuran. Lulus ujian, dapat projek, masuk office baru kan. Dulu office naik pangkat. Jadi adakah sebelum naik pangkat tu bukan nikmat yang tak perlu disyukuri? Salah. Sebab itulah syukur yang sebenar ialah beramal soleh. Bila dapat apa saja nikmat, dan kita sebenar dapat nikmat Allah 24 jam. Setiap saat kita bernafas tak? Jadi buatlah kenduri kesyukuran setiap saat. Ustaz boleh datang pagi rumah saya kenduri kesyukuran. Sebab apa? Saya bangun hari ni sihat walafiat. Lepas tu tengah hari telefon, Ustaz boleh datang rumah saya ada kenduri. Kenduri apa? Sebab saya sihat sampai ke tengah hari. Lepas tu telefon lagi, Ustaz boleh tak datang malam ni? Kenduri malam pula. Kenapa? Saya sihat sampai ke malam. Ustaz bengkerak lah macam tu. Bengkerak sebab kamu salah cara berfikir. Sebab syukur bukan buat kenduri. Syukur ialah beramal soleh. Kalau kamu nak bagi makan, ikut Al-Quran. Al-Quran utamakan bagi makan pada siapa? Orang miskin, anak yatim. Itu bagilah. Dan nak bagi makan orang miskin, perlu tak naik rumah baru? Pakcik miskin kan? Tunggu minggu depan saya naik rumah baru, saya jemput pakcik. Tengok minggu depan pakcik tu dah mati dah. Jadi salah tu. Kita wajib bagi makan pada orang miskin bila-bila masa. Okey, cukup .
Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita nak keluar zakat harta, boleh tak kita tukar dalam bentuk barang? Zakat harta? Tak ganti dengan bentuk barang kan? Bukan dengan duit. Boleh tak? Tak, zakat harta kena bagi harta lah. Kecuali contohlah zakat harta kita nak bagi kepada 8 asnaf kan. Kita tanya pada asnaf tu apa yang dia perlukan. Dia kata dia lebih perlukan barang. Jadi dia setuju kita beli barang, baru kita beli barang. Kalau tak, kena bagi duit lah. Kena bagi duit. Zakat harta bagi duit. Soalan Ustaz, bagaimana nak bersyukur tak kala ditimpa musibah atau ujian emosi atau ujian hati? Apa? Bagaimana nak bersyukur bila Ditimpa musibah atau ujian emosi atau ujian hati? Okey, sebenarnya bila kita diuji oleh Allah, Allah sebut dalam surah Al-Insan, apa dah? Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami telah tunjukkan jalan hidayah kepada manusia, sama ada manusia menjadi orang yang bersyukur ataupun menjadi orang yang kufur. Okey, secara umum Allah nak uji kita dengan dua bentuk. Satu, Allah bagi nikmat. Bila Allah bagi nikmat, Allah nak tengok apa? Kita semakin taat ataupun kufur kepada Allah. Yang kedua, Allah bagi ujian dalam bentuk musibah, benda yang kita tak suka. Apa yang Allah nak tengok daripada musibah tu, iaitu kita sabar ataupun redha. Okey. Dan kita pernah belajar kan, bila kita ditimpa musibah, kita perlu sabar. Dan darjah sabar ada 3. Pertama, sabar sajalah. Tak marah, tak merungut, tapi hati tak puas. Lebih tinggi sikit, sabar dan redha. Dia tak marah, dia tak merungut, hati puas. Lagi tinggi, sabar, redha, syukur. Makna apa tu? Dalam ujian musibah pun kita masih boleh bersyukur. Macam mana tu? Macam mana kita boleh bersyukur? Tadi kita dah belajar, syukur ialah setelah dapat nikmat. Macam mana kita nak bersyukur dalam keadaan kita diberi musibah? Musibah bukan nikmat. Subhanallah. Saya pernah sebutkan kisah orang wanita-wanita yang suka beribadat. Bila tangan dia luka berdarah, muka dia senyum. Bila orang tanya, kenapa kamu senyum dalam keadaan kamu ditimpa musibah? Apa jawapannya? Dia kata, aku senyum sebab fikiran aku sedang memikirkan ganjaran pahala yang Allah akan bagi kepada aku yang sedang sabar menghadapi ujian. Jadi bila aku bayangkan pahala, melupakan kepahitan sabar menghadapi ujian. Jadi bila Allah bagi musibah, soalan tadi, bila Allah bagi musibah, macam mana kita nak bersyukur? Pertama, kita kena ingat, bila Allah uji kita, itu tanda Allah sayang. Jadi bila Allah sayang pada kita, kita nak bersyukur ke nak marah? Kalau suami kita cakap, saya sayang pada awak, kan? Nak marah ke nak terima kasih bang? Satu, bila Allah bagi musibah, ingat pertama Allah sayang. Yang kedua, bila Allah bagi musibah, peluang untuk dapat pahala yang tidak ada had. Apa pahala yang tidak ada had? Sabar. Bila kita boleh sabar? Bila dapat nikmat ke bila dapat ujian? Maknanya dengan ujian, dengan musibah ni sebenarnya Allah nak bagi ganjaran yang lagi besar daripada solat. Apa dia? Pahala yang tidak ada had. Kemudian yang ketiga, dengan ujian ni Allah padam kafarah dosa. Tiga-tiga ni, pertama cinta Allah, yang kedua pahala yang tanpa had, yang ketiga dihapuskan dosa. Nikmat tak? Nikmat lah. Kalau nikmat, patut kita marah ke patut kita bersyukur?
Jadi tips untuk kita bersyukur bila dapat ujian, fikir 3 benda ni. Wallahu alam. Waalaikumsalam. Jika seorang itu mempunyai tukang masak yang bukan beragama Islam, adakah halal masakan? Dia Allah kata, ayat yang kita belajar, orang beriman makan benda yang halal dan tayyib. Allah tak kata makanlah makanan daripada tukang masak Islam. Kena beza tu. Kadang-kadang tukang masak bukan Islam, tapi makanan tu halal dan tayyib. Halal. Sebab Allah tak kata tukang masak, Allah kata makanan. Kadang-kadang tukang masak Islam, tapi ayam tak sembelih haram. Jadi jangan tengok siapa yang masak, tengok bahan yang dimasak dan cara memasak. Kan, kalau kita pergi kedai-kedai, bukan semualah, kadang-kadang kedai mamak kan. Kadang-kadang pekerja dia tahu daripada mana? Daripada India dan bukan Muslim. Dia tulis Bismillah, Allahu Akbar. Lepas tu kat bawah tu jual rokok dan hil kan. Lepas tu sebelah tu dia tanpa ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Tapi tengok pekerja dia, ini pengalaman saya tanya sendiri. Dia datang daripada India dan bukan Islam. Okey, jadi jawapannya, kalau tukang masak bukan Islam, tapi bahan yang dimasak, cara masak, ayam pun disembelih ikut cara Islam, maka halal dimakan. Wallahu a'lam. Apa dia? Apakah tanda-tanda seorang itu sentiasa bersyukur? Okey. Apa tanda seseorang itu sentiasa bersyukur? Kalau kita tahu apa makna syukur, kita tahu jawapannya. Apa makna syukur tadi? Taat pada Allah. Makna tanda dia syukur pada? Sentiasa taat. Sebab itulah Nabi kita, contoh. Nabi kita bila solat malam sampai, bila ditanya, kenapa kamu solat malam sampai bengkak kaki? Kamu tak ada dosa pun. Sikit-sikit pun dah okey. Nabi jawab apa? Aku nak jadi orang yang bersyukur. Itulah tanda orang bersyukur. Kalau salat bukan sikit kan. Kalau baca Quran bukan sikit. Kalau sedekah bukan sikit. Sebab apa? Sebab syukur ialah mentaati Allah. Wallahu a'lam. Boleh tak buat korban untuk orang yang meninggal? Tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan Nabi ataupun para sahabat buat korban untuk mereka yang telah meninggal. Nabi sayang tak pada Khadijah? Sayang. Tapi Nabi tak pernah berkorban untuk Khadijah yang telah meninggal. Begitu juga Nabi, ada isteri Nabi yang lain yang meninggal sebelum Nabi wafat. Nabi tak pernah buat korban untuk mereka. Begitu juga para sahabat tak pernah buat korban untuk mak bapak mereka yang dah meninggal ataupun isteri yang dah meninggal. Tak ada. Tak ada? Okey. Tapi boleh tak orang yang dah meninggal dapat pahala korban? Jawapannya boleh. Macam mana cara dia? Cara dia ikut sunnah Nabi. Sebab tu, yang paling untung, yang paling bertuah ialah siapa yang ikut sunnah Nabi. Dia akan dapat. Tak boleh korban untuk orang meninggal, tapi orang meninggal dapat pahala. Macam mana? Nabi bila berkorban, nama dia lah. Tapi Nabi bila berkorban, Nabi niat, ini korban dariku dan dari ahli keluargaku. Umum. Kata ulama, dari ahli keluargaku makna yang masih hidup ataupun yang telah meninggal. Tapi nama pengorban tu Nabi je. Tapi masa niat, dia niat untuk dariku, dari ahli keluargaku. Makna yang masih hidup pun dapat pahala korban, yang dah mati pun dapat pahala korban. Okey? Jadi salah amalan masyarakat kita, dia buat korban untuk orang mati dan nama yang itu pun nama si mati. Bila orang nak sembelih, mana tuan ni? Dah dalam kubur kan? Tak. Orang hidup sahaja yang boleh buat korban, tapi pahala insya-Allah boleh sampai pada ahli keluarganya, sama ada yang hidup ataupun yang mati. Wallahu a'lam. Sujud syukur ada dalil. Ada dalil. Satu dalilnya Nabi bila dengar berita setelah Nabi hantar Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ke Yaman untuk berdakwah dan dapat maklumat kepada Nabi ramai memeluk Islam, Nabi terus sujud syukur. Yang kedua, Ka'ab bin Malik. Bila dia dapat berita, dia ponteng dalam peperangan Tabuk.
Lalu Nabi pulau dia dan dua orang lagi sahabat, 3 orang semua. Nabi pulau dia selama 50 hari. Nabi tak bagi salam, Nabi tak jawab salam, dan Nabi arah sahabat semua, jangan bercakap, jangan bagi salam, jangan jawab salam pada 3 orang ni. Kemudian setelah 50 hari turun ayat yang Allah terima taubat Ka'ab bin Malik dan 2 orang. Apa Ka'ab bin Malik buat? Dia sujud. Sujud syukur. Jadi sujud syukur ni memang ada dalil lah. Wallahu alam. Adakah derhaka jika kita marah kepada ayah kita sedangkan kita buat benda yang betul? Contohnya dalam solat, kita tegur ayah kita yang tajwidnya salah. Kita tegur tajwid ayah kita yang salah. Jadi soalan dia, adakah itu derhaka? Tak. Dia menegur kemungkaran adalah satu perkara yang wajib. Walaupun kemungkaran itu dilakukan oleh orang yang lebih tinggi pada kita. Tetapi menyakiti hati orang adalah satu dosa. Apatah lagi kalau mak bapak kita. Jadi yang kita tegur kesilapan bapak kita baca tajwid yang salah, wajib. Tapi kalau cara kita tegur kasar, merendahkan dia, menghina, itu satu dosa. Jadi tegur dengan berhikmah, jangan depan orang, jangan memalukan dia, jangan nampak merendahkan dia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz nak tanya, seorang yang sakit terkena sihir, mereka ni menjalani perubatan secara tradisional, dan pesakit ini diminta membawa garam, cuka, telur, asam limau. Adakah barang-barang ini dikatakan ikhtiar ataupun usaha kita yang diharuskan dalam syariat? Tak, dia kena tengok, kena tahu apa tujuan ustaz ke bomo ke suruh bawa barang tu. Apa tujuan dia? Kalau dia kata barang ni kena bawa, kalau tak bawa tak boleh semua, itu boleh jadi syirik. Kalau dia rasa barang-barang ni boleh membantu untuk menyembuh, boleh jadi syirik. Jadi kena tahu apa tujuannya. Wallahu a'lam. Jazakallah, saya lelaki. Sorry, jazakallah. Okey. Wa anti fajazakillahu khairan. Sekiranya kita sibuk mengembangkan perniagaan tetapi dalam masa yang sama masih adakan masa untuk faham Quran dan amal Quran. Adakah ini kita sebagai sibuk mengejar dunia? Mohon penjelasan Ustaz bagaimana cara memastikan akhirat diutamakan tetapi perniagaan juga masih boleh berkembang pesat kerana di sini terdapat tanggungjawab pemilik perniagaan kepada syarikat dan masyarakat. Oh, dia sibuk mengembangkan perniagaan dia. Ha? Tak, apa maksud Quran tak tinggal tu? Tak tinggal baca malam Jumaat ke, tak tinggal tadabbur ke? Dia masih ada dalam masa untuk Al-Quran ada. Tapi sibuk juga kerja dunia. Tak, dia sebenarnya kalau dia baca Al-Quran, dia tadabbur Al-Quran, sepatutnya dia berniaga pun ikut arahan Al-Quran. Sepatutnya dia bergerak, dia berniaga, dia bekerja mengikut berdasarkan panduan daripada Al-Quran. Dia akan selamat. Tapi kalau dia berniaga mengikut, bukan ikut Al-Quran, ikut syarikat, ikut target manusia kan. Dan di samping itu dia baca Quran, dia tak akan berjaya. Sebab dia dah buat sesuatu yang bukan ikut arahan Al-Quran. Macam mana dia ikut arahan Al-Quran kalau dia tak tadabbur semua, kalau dia tak faham semua. Sebab itulah Abu Bakar menjadi hebat. Abu Bakar sebelum masuk Islam dia kaya, tapi dia tak hebat pun. Siapa sebut nama Abu Bakar sebelum Islam walaupun dia kaya? Tapi bila dia masuk Islam, dia menjadi hebat. Sebab apa? Sebab dia berniaga ikut arah Islam. Buktinya apa? Banyak harta dia, bukan banyak, semua dia infak untuk Islam. Maknanya selepas dia masuk Islam, semua pergerakan dia, semua perniagaan dia, semua kerja buat dia adalah berdasarkan daripada Al-Quran. Maka dia akan selamat. Jadi nasihat saya, jangan sampai kita nak kejar dunia sampai kita terlepas akhirat. Macam mana kita nak tahu kita terlepas akhirat? Bacalah Al-Quran satu persatu. Banyak lagi benda-benda yang sepatut kita buat. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan masyarakat, hubungan kita dengan anak isteri. Banyak lagi yang Allah sebut dengan kita belum buat. Tapi dalam keadaan itu, masa kita lebih banyak untuk kerja dunia.
Saya rasa ini adalah keadaan yang sangat tidak baiklah. Mungkin menyebabkan kita akan geling. Dan kita dah belajarkan salah satu cara syaitan semalam apa dia? Menghias, tazyin. Dia kata kamu berniaga, okeylah, lepas ni nak bersedekah kan. Lagi pula kamu tak tinggal Quran. Tengok-tengok banyak benda yang dia buat dalam perniagaan, banyak yang mengabaikan cara yang Allah sebut dan sunnah Nabi SAW. Sebab dia tidak ada ilmu. Jadi, banyakkan masa untuk tadabbur Al-Quran, insya-Allah. Insya-Allah. Dalam masa sama, kita belajar tadi apa dia? La in syakartum, la azidannakum. Kalau kamu semakin taat pada Allah, aku akan tambah lagi rezeki. Berapa ramai yang semakin taat pada Allah, bisnes dia semakin menjadi. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Kita letak nama semasa kita buat korban. Boleh ke kalau letak hanya anonymous ataupun nama Allah? Boleh letak nama ataupun dia tidak wajib sebab korban ni kita dengan Allah. Yang penting kita niat kita betul-betul ikhlas kerana Allah. Kemudian kita nak bagi kepada tukang sembelih tu sebenarnya bukan wajib pun. Dia tak perlu tahu. Lagi dia tak tahu lagi bagus kan. Cuma dia tahu, dia kena tahu siapa yang bayar tu. Siapa yang bayar. Siapa yang sebenar-benar berkorban itu tak penting. Dia ibadat ni lagi dirahsiakan lagi bagus. Wallahu a'lam. Ustaz, bolehkah kita solat di dalam Nanti saya bagi contohlah. Berapa ramai yang korban di Mekah kan. Kadang-kadang musim haji beribu-ribu. Mana ada tukang sembelih tahu satu-satu kan? Tak ada. Tapi sah tak korban tu? Sah. Wallahu a'lam. Ustaz, boleh kita solat dalam satu rumah dengan dua imam. Ada dua grup jemaah. Satu grup ibu bapa, satu grup saya dengan isteri. Serta anak solat berjemaah dalam bilik. Satu grup ibu bapa. Solat dia sendiri dalam bilik dia dengan isteri. Tak, sebaik-baiknya kita solat bersamalah sebab solat berjemaah itu menggambarkan kepada keeratan hubungan mak bapa, anak, menantu dan sebagainya. Jadi kalau kita dah solat dua imam tu macam kita ada masalah. Macam kita ada perbezaan. Kenapa berbeza? Kenapa tak boleh solat bersama kan? Adakah kita berlainan mazhab? Adakah kita berlainan sumber rujukan kita? Kalau satu Al-Quran, satu Tuhan, satu Rasul, patut boleh solat bersama. Sebaik-baik solat bersama. Semoga dengan solat bersama mengeratkan lagi hubungan antara anak dengan bapa, antara suami dengan isteri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz ada sebut dua langkah terbaik untuk mengelakkan atau atasi godaan syaitan. Ustaz kata yang pertama taat pada perintah Allah, yang kedua baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sekiranya kita berdepan dengan seseorang yang sedang berdepan dengan situasi seseorang yang sedang digoda oleh syaitan, contohnya dia sedang marah, apakah cara terbaik kita pada ketika itu? Adakah kita tolong baca a'udzubillah untuk dia atau macam mana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia tengok orang lah. Tengok orang tu, kalau kita baca a'udzubillah mungkin dia semakin marah. Sebab macam kita nak mengajar dia kan ataupun kita perli dia. Jadi tengok situasi dan tengok orang. Kadang-kadang orang tu kita kata a'udzubillah, dia kata terima kasih. Kadang-kadang kita kata baca a'udzubillah, aku bagi penampakan, nak mengajar aku pula. Jadi tengok orang, kalau dia jenis panas barang, tak boleh dia ajar, lebih baik kita diam je. Diam. Kalau kita bercakap, kita tegur dia, lagi dia melenting, lagi panjang cerita kan. Jadi jawapannya tengok pada orang, tengok pada situasi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak untukkan balik persoalan yang Ustaz cakap tadi. Sekiranya kita lagi rapat dengan Allah, kita bertakwa, Allah lagi buka rezeki kita lagi banyak. Ya. Saya ada satu kisah, tidak ada saya cerita. Ada seorang sahabat ni, dia kerjaya dia hebat dulu lah.
Lepas tu cuma dia tertawa sangat. Tapi satu hari tu dia tergerak hati dia balik umrah. Dia cakap dengan Allah, ya Allah, aku rasa nak dekat dengan kau, tapi aku semayang 5 kali sehari tak penuh juga. Subuh especially tak bangun. Lepas tu karier dia jatuh. Dia diganggu oleh kita syaitan setan sampai dia terpaksa minta tolong ustaz untuk ubati dia. Sampai dia terpaksa berhenti kerja dan hidup bersama sekejap. Dan masa tu dia cakap dia menyesal dengan apa yang dia minta dengan Tuhan dulu. Apa komen ustaz pasal tu? Dia menyesal apa yang dia minta kepada Allah. Apa dia minta? Apa dia minta lah? Minta nak dekat pada Allah. Tapi itu pula jadi. Tak. Dia haram kita bersangka buruk kepada Allah. Haram kita bersangka buruk kepada Allah. Bila dia kata dia menyesal minta pada Allah macam dia nak salahkan Allah, itu satu dosa besar. Dan mungkin sebab itulah Allah tak bagi kejayaan pada dia. Sebab dia tak ikhlas dan dia ada sikit ataupun dia ada bersangka buruk kepada Allah. Kalau dia betul ikhlas nak balik kepada Allah, dia kena ikut cara dia lah. Kena ikut bukan pakai akal dia, bukan ikut nafsu dia. Sebagaimana orang yang bunuh 100 orang kan. Yang bunuh 100 orang dia nak balik kepada Allah. Ikut siapa? Ikut orang yang berilmu. Pertama, kena tinggal kawasan yang penuh dengan maksiat tu. Sebab kalau dia masih kekal di situ, dia tak akan berubah. Kaedah yang kedua, Tok Guru terkata kamu pindah ke tempat lain dan di tempat lain itu ada seorang guru yang akan pandu kamu. Jadi bila dia minta pada Allah, nak balik pada Allah, tak cukup dengan doa, kena ada usaha, kena ada langkah-langkah. Mungkin dia minta betul, tapi langkah tak betul, tak dapatlah. Jadi bila tak dapat, jangan salahkan Allah, salahkan cara dia tu. Jadi orang macam ni kena bertaubat kepada Allah sebab dia telah bersangka buruk kepada Allah dan dia telah melakukan dosa besar. Macam mana dia nak kembali kepada Allah kalau dia bersangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dan Allah sebut dalam satu hadis kursi, ana inda zanni abdi bi. Aku mengikut sangkaan hambaku kepadaku. Kalau hambaku bersangka baik kepada aku, sentiasa berfikiran positif kepada aku, semua akan jadi baik. Aku bagi musibah pun, dia kata ini adalah ujian untuk mendekatkan aku kepada Allah. Dia fikir positif. Semua akan jadi baik. Tapi kalau hambaku sentiasa berfikiran negatif pada aku, dapat musibah saja dari salah Tuhan, maka semua musibah, keburukan akan bertimpa-timpa kepadanya. Wallahu a'lam. Okey, dah? Ya, soalan terakhir. Ustaz ada sebut sebelum ini, cara nak dapat cinta Allah nombor 1, cara nak dapat cinta Allah iaitu perbanyakkan amalan sunat, iaitu zikir pagi dan petang. Bukan, yang pertama tadabbur Al-Quran. Yang pertama sekali tadabbur Al-Quran. Ya. Okey, seterusnya zikir pagi dan petang. Okey, nak minta Ustaz share zikir apa untuk pagi dan petang. Tak kongsikan lah. Dia tak payah share. Kak beli je buku zikir pagi dan petang tu. Buku tu sepatut setiap orang beriman ada buku tu. Kalau dia dah hafal tak payah belilah. Buku zikir pagi petang yang kita selalu jual tu, harga dia RM5 je. Kita ada buat yang baru dan Pertubuhan Ulama Dakwah sendiri keluarkan buku zikir pagi petang. InsyaAllah dalam masa minggu depan. Seminggu ataupun 2 minggu lagi akan keluar buku zikir pagi petang yang edisi terkini keluaran Ghulam Ad-Dakwah. Jadi harap sabar. Sementara tu boleh search boleh Google zikir pagi petang mengikut sunnah Nabi. Okey, afwan. Wa anti wa jazakillahu khairan. Okey, kita cukup setakat ni. Kita jumpa lagi malam besok di waktu yang sama. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.
Wa antum fajazakumullahu khairan. Wa antum fajazakumullahu khairan. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم